Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali ya pada malam ini untuk meneruskan ya usrah ilmuwan kita siri yang ke-116 dengan tajuk Sains Hidayah, Penerimaan atau Keingkaran ya. Tajuk ini ya saya buat kerana memikirkan ya ada beberapa orang sahabat telah bertanya ya bagaimana dari segi hidayah ni, adakah uh, apa yang Quran ceritakan mengenai hidayah, dan kita lihat ya dari sudut sains. So dalam bahasa Inggerisnya ialah Science of Hidayah, Acceptance or Defiance. So itu adalah topik yang saya akan bincangkan pada malam ini insya-Allah. Dan oleh kerana perkara yang tak dapat dielakkan, nampaknya moderator kita tak dapat hadir ya, uh, oleh kerana ada emergency ya pada malam ini. So saya akan moderate-nya sekali lah. Jadi kita mula dengan baca surah Al-Fatihah. Jadi sebenarnya yang saya telah maklumkan ya, tajuk kita ialah Sains Hidayah, Penerimaan ataupun Keingkaran ya. Uh, dan ini berkait dengan hidayah iaitu sama ada kita boleh dapat hidayah ataupun tidak. Jadi itu topik yang kita akan bincangkan. Ia berkait ya dengan apa yang kita telah bincangkan sebelum ini. Cuma sekarang kita zoom in ya kepada uh, kesannya ya terhadap dakwah yang kita jalankan tersebut ya. Jadi Allah berfirman ya, dalam surah Syam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi maka Allah meliham kepada jiwa ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya, kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Jadi beruntunglah qad aflaha man zakkaha. Sungguhnya beruntunglah orang yang mesti jiwa itu, dan sungguhnya rugilah wa qad khaba man dassaha. Itu rugilah orang-orang yang mengotorkannya. So kita ada pilihan ya, manusia ini Allah ciptakan ya mempunyai pilihan. Sama ada untuk bertakwa kepada Allah ataupun menjadi orang fasik ya, orang fasik iaitu orang yang tidak mengikut apa yang Allah perintahkan. Dan Allah memberitahu kita awal-awal lagi di sini ya dalam surah Asy-Syam bahawa beruntung siapa yang menyucikan. Maksud menyucikan ini ialah memilih ketakwaan sebagai pilihan dia ya. Dan rugilah ya mereka yang memilih kefasikan. Jadi di sini jelas ya menunjukkan bahawa kita ni ada satu kelebihan ya, yang tidak ada ya pada malaikat ya, di mana malaikat ketaatannya tidak ada pilihan ya. Dia akan membuat sesuatu tu apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi kita manusia ini Allah ilhamkan kedua-duanya sekali. Jadi apakah pilihan kita? Adakah kita nak pilih ketakwaan ataupun kita nak pilih kefasikan? Dan apakah dia perkara-perkara yang menentukan ya bahawa pilihan kita itu sama ada ketakwaan ataupun kefasikan? Ya, kerana ini juga satu persoalannya. Bagaimana kita menentukan dan decide yang mana nak pilih dan yang mana untuk tidak memilih ya? Adakah perkara-perkara yang tertentu dari segi sunnatullah yang menyebabkan bahawa tendensi kita untuk memilih ketakwaan tu lebih tinggi daripada tendensi kita untuk memilih kefasikan. Jadi ini yang kita akan bincang pada malam ini insya-Allah. Allah berfirman ya, dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ni dalam satu apa orang kata kumpulan yang penting-penting orang penting pada dasarnya kerana Allah ada di situ berfirman kepada malaikat Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Rabbuka lil malaikati ini jailun fil ard. Dia nak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka berkatalah malaikat, mengapa kau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu seorang yang akan membuat kerosakan? Di mana yang malaikat ni tahu bahawa manusia ini akan membuat kerosakan? Ini mengikut mufassir mengatakan bahawa apa yang dimaksudkan di sini ialah jin sebelum itu telah diturunkan ke bumi, tetapi didapati jin ini telah membuat banyak kerosakan dan malaikat menjangkakan kerana jin ini ada mempunyai sifat hampir macam manusia, iaitu mereka mempunyai akal dan mempunyai nafsu, kedua-duanya. Jadi Allah bila nak mencipta ni seorang khalifah ni juga akan mempunyai akal dan nafsu. Jadi dia kata mereka ni akan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dan memuji engkau. Malaikat ni memanglah terkenal adalah golongan yang taat kepada Allah, mereka tidak akan melawannya dan menyucikan engkau. Tetapi Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Padahal sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah memberitahu bahawa dia lebih mengetahui mengapa dia decide untuk memilih. Dan yang bagi banyak mufassir telah memberi pandangan mengenai ayat ini. Nombor satu ialah Allah tak memilih orang yang tidak membuat kesalahan langsung untuk hidup di muka bumi ini. Jadi dan yang kedua, dia juga tidak memilih orang yang telah merosakkan dunia ini. Jadi it is very interesting Allah memilih manusia yang diberikan oleh akal dan diberikan akal dan juga diberikan nafsu. Jadi pemilihan yang ini jelas menunjukkan bahawa penting untuk kita memahami siapa kita ni sebagai manusia yang dicipta oleh Allah untuk apa orang kata duduk di muka bumi ini. Jadi asal usulnya kita dapati kita semua berada di syurga dan Nabi Adam alaihi salam Allah telah ciptakan daripada tanah dan berada di dalam syurga. Dan semasa penciptaan Nabi Adam sebagaimana kita ketahui, Allah meminta malaikat semua supaya sujud kepadanya. Apakah bentuk sujud itu tak penting bagi kita. Tetapi apa yang perlu kita faham ialah semua malaikat sujud ataupun rukuk kepada Nabi Adam alaihi salam kecuali iblis. Iblis ni ialah daripada golongan jin, daripada golongan jin. Jadi dia je yang tak sujud. Maka Allah telah mengatakan bahawa iblis adalah kafir. Kafir. Jadi istilah kafir itu nanti kita akan bincang. Kita dapati kafir itu bermaksud melindungi sesuatu. Kerana iblis ini dia berlindung di belakang kelahiran dia. Dia mengatakan bahawa dia adalah lebih baik daripada Adam yang dijadikan daripada tanah, wahai dia dijadikan daripada cahaya. Jadi Allah mengisytiharkan bahawa iblis adalah kafir. Jadi oleh kerana iblis ni dia jenis dalam hal ini suka berlawan, maka dia mencuba seboleh-bolehnya untuk memastikan Nabi Adam alaihi salam
dan juga Hawa, Siti Hawa iaitu isteri Adam alaihi salam keluar daripada syurga. Dan apakah cara yang dilakukan oleh iblis ini ialah dengan melihat kepada perintah Allah kepada Adam alaihi salam, iaitu perintah Allah jangan makan buah kuldi, buah satu jenis buah di dalam syurga, dan jangan dekat pun kalau nak mengikutkan. Jadi apa yang berlaku ialah iblis telah influence Adam dan Hawa untuk memakan buah tersebut, dan apabila mereka makan sahaja maka terbukalah auratnya, maka akan nampaklah aurat Adam dan Hawa. Jadi itu adalah perkara yang pertama berlaku selepas Adam melanggar larangan Allah. Jadi apabila berlaku perkara tersebut, maka Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mencari daun untuk menutup uh, aurat mereka, dan mereka pun memohon kepada Allah keampunan berbeza dengan iblis tadi. Dia tidak meminta keampunan, tetapi cuba untuk menegakkan basically benang yang basah lah, mengatakan bahawa dia lebih baik daripada Adam alaihi salam. Dan di sini banyak pelajaran yang kita boleh dapat bahawa Adam alaihi salam seorang manusia, apabila dia bersalah, dia akan meminta keampunan daripada Allah. Manakala iblis, iaitu syaitan dan keluarganya, mereka apabila bersalah, mereka lagi tenggelam dalam kesalahan itu, sama ada dengan memberi kata alasan-alasan yang tertentu. Jadi kita sepatutnya belajar daripada tok nenek kita ini, iaitu Adam alaihi salam. Kalaulah kita membuat kesilapan, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Maka Allah telah menerima taubat Adam alaihi salam, dan telah diminta untuk turun ke bumi selepas itu. Selepas peristiwa tersebut, kita diminta untuk turun ke bumi. Dan apabila untuk turun ke bumi ini, Allah kata dia bukannya hanya suruh saja Adam alaihissalam dan keluarganya dan iblis dan syaitan supaya turun ke bumi, tetapi juga Allah memberitahu bahawa akan adanya sebagai contohnya disebutkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga dalam surah Al-Baqarah ayat 38, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah berfirman, turunlah kamu semuanya dalam syurga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikut petunjukku, nescaya tidak ada kekhawatiran ke atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi dalam sini perintah Allah supaya turun Adam alaihi salam dan juga keluarganya dan iblis dan syaitan supaya turun ke muka keluar daripada syurga. Dan bukan saja Allah menyuruh keluar, tetapi juga Allah memberitahu bahawa dia akan menghantar akan datang petunjuk daripada Allah. Dan apakah yang dimaksudkan dengan petunjuk ini? Ianya adalah para nabi dihantarkan. Dan kalaulah kita dari sudut sejarahnya dari permulaan Nabi Adam, kita ada 25 nabi dan rasul yang kita perlu tahu. Daripada Adam, Idris, Nuh, Hud. Jadi ini semua nabi-nabi yang telah turun yang sebagai membantu untuk menjaga manusia ini daripada lupa kepada tujuan asalnya, iaitu menjadi hamba dan khalifah Allah. Dan ditugaskan juga malaikat untuk menjaga manusia itu pula, iaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Rakib dan Atib, Munkar dan Nakir, Malik dan Ridwan. Dan malaikat-malaikat ini membantu dalam menjaga manusia. Jadi kalau kita tengok dari segi timeline dia, bermula daripada Nabi Adam, lebih kurang dalam
4,000 sebelum itu before Christ. Kemudian Idris dalam 3,000. Lepas tu di antara 3,000 before Christ dengan 2,000 before Christ, then Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, 18,000, Lut, Ismail dan seterusnya lah. Sehinggalah kepada satu ini century ni ialah ketika Nabi Isa dilahirkan dan seterusnya sehingga sekarang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat ya, sepanjang timeline ini kita dapati bahawa ada turunnya ya para nabi dan rasul, dan yang kita perlu tahu ya, walaupun dari segi jumlahnya adalah lebih banyak daripada ini, tapi yang perlu kita tahu sebagai seorang muslim ialah jumlah ini, iaitu 25 orang. Kemudian kalau kita lihat dari tarikh-tarikh dilahirkan secara kasar, ya, kita tak perlu tahu secara detail. Dari kasarnya kita dapati ya, setiap 1,000 tahun ya, akan ada 2 ataupun 3 orang ya. 1,000 tahun selepas Nabi Adam tu ada 2. Selepas itu ada 3. Kemudian di antara 2,000 dengan ini lebih kurang dalam 200 tahun Nabi Ibrahim. Dan seterusnya lah nabi-nabi ya, yang banyak ya, yang diturunkan oleh Allah. Jadi siapakah mereka ni? Apa fungsi mereka? Jadi pada dasarnya semua agama samawi yang dibawa oleh 124,000 nabi dan rasul ya, sejak Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam. Macam mana kita tahu yang agama yang dibawa turun ni Islam? Adakah Islam itu bermula dengan Nabi Muhammad? Tidak. Yang sebenarnya Islam itu bermula daripada Nabi Adam. Namun ada sebahagian pengikut agama yang dibawa para Nabi ingkar. Maka mereka lah yang disebut bukan Islam. Jadi yang in between itu adalah bukan Islam. Okey? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Ali Imran ya. Ini diperjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallah Islam. Sungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Yang selebih yang itu adalah kita baca sampai akhir ya, surah Ali Imran. Dan biasanya kita dalam wirid kita selepas solat ya, kita akan mengingatkan diri kita ya mengenai perkara ini, iaitu inna dina indallah Islam. Sungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman ya dalam surah Al-A'raf ya, ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Ya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah ya, ataupun hidayah oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk ya, dalam semua kebajikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang merugikan di dunia dan di akhirat. Jadi barang siapa yang diberi petunjuk ya, man yahdillah fahuwal muhtad. Jadi barulah kita nak masuk title kita ini mengenai hidayah tersebut. Jadi perbincangan tentang hidayah ni berarti membahas perkara yang paling penting ya, dalam keperluan hidup ya, kita sebagai manusia. Kerana hanya penerimaan hidayah itu yang akan menyebabkan kita akan beruntung bukan saja di dunia tetapi di akhirat. Dan sesiapa yang sesat ya, maknanya tidak menerima hidayah, maka mereka itu akan rugi, dan kerugian mereka itu bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Okey. Jadi betapa tidaknya hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebajikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Jadi sesiapa yang dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk meraihnya, siapa yang dimudahkan untuk mendapat hidayah, maka sungguhnya dia telah meraih keuntungan yang besar dan tidak ada seorang pun yang mampu ya mencelakakannya. Jadi kalau dah dapat hidayah tu, tak usah risaulah. Tak ada siapa yang boleh menolaknya. Jadi kalau kita lihat ya, dalam kes tadi ya, kita tengok
Kita dah maulud Rasul dah ni, maulud yang ke 1044 tahun. Ya, dah lama dah, maknanya Rasulullah telah meninggal lama dah. Dan kita lihat ya bahawa pada ketika tersebut ya, Islam itu dilaksanakan, disampaikan dengan baik ya oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang kita dapati sekarang ni, katakanlah dalam tahun 2010 ini, orang Islam cuma 21% je. Orang Kristen 33%. Orang Hindu 13%. Jadi kita dapati bahawa jumlah kita ni tak berapa ramai. Walaupun pada zaman Rasulullah hampir 100% adalah orang Islam. Tetapi apabila masa berlalu, kini sudah berlalu 1444 tahun, kita dapati jumlah Muslim sudah hanya tinggal 21%. Dan jumlah penduduk di seluruh dunia pada masa ini ialah 8 bilion. 8 bilion. Jadi berapa ramai yang Muslim? Dan dalam Muslim tu pula berapa ramai yang betul-betul atau melaksanakan perintah Allah? Hanya setakat mengaku orang Muslim ajakah 21% ni? Ataupun kurang lagi? Dan berapa ramai kalah yang melakukan solat? Dan berapa ramai yang pergi ke masjid? Jadi kalau kita lihat jumlah-jumlah ni makin lama makin sedikit, makin lama makin sedikit. Tetapi malangnya kita tengok orang Islam sekarang ni bergaduh kembang sendiri. Orang ni kata dia betul, orang ni kata dia salah. Wahal Allah dan Rasul telah kata, selagi kita berpegang kepada Al-Quran dan kita berpegang pada sunnah, maka tidak ada masalah. Tetapi yang masalah kita ialah kita mencipta sesuatu yang Allah dan Rasul tak pernah pun perintah kita buat. Sebagai contoh yang simpelnya, ya, diperintahkan kita supaya menjalankan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kita ambil hukum-hukum yang diciptakan oleh British. Dan dari segi banyak lagi lah perkara-perkara yang even cara makan pun Allah dah kata, Allah dan Rasul dah cakap, especially Rasulullah pernah dalam satu hadis yang famous ya, ada seorang tu dia tengah makan dan dia memakan menggunakan tangan kiri. Jadi maka Rasulullah kata makan dengan tangan kanan. Jadi dia kata, oh saya tak boleh makan dengan tangan kanan, saya boleh hanya makan dengan tangan kiri. Maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah supaya dia takkan boleh makan dengan tangan kanan. Jadi itu adalah perintah Allah, ya, bukannya. Tapi kita di sekolah-sekolah asrama penuh semua, cuma contoh MCKK, STAR dan lain-lain, dia ajar supaya makan tangan kiri. Inilah dianya, ya. Kita orang Islam sendiri yang mengajar makan tangan kiri, wahai Rasulullah sendiri marah orang yang makan tangan kiri. Macam mana ni? Itulah tak heran ya, kalau kita lihat ya, Islam yang ada sekarang ni adalah Islam main-main, bukannya Islam yang sepatutnya ada. Inilah dianya ya, selepas 1444 tahun. Jadi questionnya mengapa? Dan bukan saja mengapa, what can we do about it? Kita sebagai orang Islam ya, hanya setakat nak beritahu ya, this is a problem. Yes, it is a problem. And orang Islam sekarang ni rugi banyak. Tetapi mengapa? Mengapa dibiarkan begitu? Okay? Jadi apa yang kita dapati ya sebenarnya, ini adalah satu teori di mana kita dapati ya, dalam teori ni mengatakan bahawa mula-mulanya orang mempunyai spiritual faith yang tinggi, kemudian mempunyai courage dan liberty. Dia masuk liberty ni, ini yang menjadi masalah. Liberty to deny God, liberty to abuse grace to sin, liberty to control themselves. Kemudian apabila material lagi banyak, dia lupa langsung. Dia hanya mengingat aku saja, aku yang betul, aku, semuanya aku. Dia Ananiah lah, the famous Ananiah. Jadi lepas itu mulalah complacent dan dia tak peduli dah responsibility, dan dia tak depend lagi dah kepada agama, maka putuslah segala-galanya. Jadi itulah yang berlaku sekarang ini. Tahap mana? Bergantunglah, kita boleh tanya diri kita sendiri, dan keluarga kita, dan negara kita, dan kawan-kawan kita. Kita boleh tanya,
Dekat mana kita yang sebenarnya? Okey. Jadi current population Malaysia ni adalah lebih kurang 32.7 juta. Ya, 32.7 juta. Tak payahlah kita tengok pembahagian yang lain. Tetapi yang interestingnya, berapa orang yang agama Islam? 60% sahaja. 60.4 agama Islam. Agama Buddha ada 19%. Agama Hindu ada 6%. Ini punya bising ke agama Hindu ni. Dan agama Kristian cuma 9%. Apa yang kita biar? Mengapa yang kita takut sangat ya? Kerana jumlah mereka sedikit aja. Jadi kita memang pada dasarnya mempunyai jumlah yang ramai. Tetapi adakah jumlah yang ramai ini menguntungkan kita? Tidak. Inilah apa yang Rasulullah pun telah mention dalam hadis dia yang famous. Nanti dia akan kata orang Islam ni ramai. Pasal apa yang orang Islam selalu dikenakan dia orang ataupun di pick up oleh orang untuk untuk setiap kesalahan dan lain-lain lagi. Ya, kerana adakah kerana kita sikit jumlah dia? Tidak, yang sebenarnya kita ramai. Tetapi malangnya, walaupun ramai, sebagai contoh di Malaysia ni, kebanyakan kita adalah buih-buih. Ataupun sebagaimana kalau nak guna peribahasa Melayu, ianya seperti lalang. Tiup dia angin ke kiri, kita pergi ke kiri. Tiup angin ke kanan, kita pergi ke kanan. Jadi kita sendiri tidak mempunyai pandangan ataupun jati diri yang sepatutnya ada dalam kita memegang agama kita ini. Kita terlampau apa orang kata merasakan bahawa agama kita ini adalah agama yang tidak maju, quote unquote. Ini adalah masalah kita salah satu daripadanya. Kalau mengikut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Malaysia ni sebenarnya ialah sebuah negara Islam yang mempunyai strategi pembangunan yang mengagumkan dan terbuka dan mungkin boleh menjadi rujukan pada dunia Islam. Ya. Dan kita perlu berdakwah, sekurang-kurangnya pada 40% bukan Islam di negara kita ini. Dan kita orang Muslim perlu lagi, dah 60 tahun merdeka, jumlah orang Islam masih lagi tak berubah. Jadi hukum berdakwah ni patutnya kita kena tukar daripada fardu ain saja dan juga fardu kifayah. Dan perlulah mengikut apa yang diamanahkan oleh Rasulullah. Kerana Rasulullah itu adalah Nabi yang terakhir. Jadi kita tak boleh nak harap ada Nabi lagi. Memang tanggungjawab kita sebagai orang Muslim untuk berdakwah. Jadi dakwah ni ada banyak cara. Kita boleh buat dakwah bilhal, iaitu berdasarkan kepada melalui tingkah laku, serta contoh tauladan yang baik, ataupun dakwah bil mal yang menggerakkan kerja, kebajikan, keuangan dan sumbangan tenaga dan masa. Dan juga dakwah bil kutub, dengan cara kegiatan memikir, mengkaji, merakam, menulis. Jadi ada banyak. Ataupun dakwah bil lisan yang banyak digunakan sekarang ni dalam ceramah, masjid dan lain-lain lagi. Jadi kaedahnya banyak. Tambah pula dengan internet dan macam-macam lah yang boleh kita gunakan. Dan kategori pula kita sekarang ni di Malaysia ni terlampau menumpukan untuk menjaga diri kita. Masalah diri kita. Masalah perselisihan pendapat. Tetapi bukan Muslim kita tak pernah approach. Kita hanya biarkan saja. Hanya golongan yang kecil saja yang berdakwah pada bukan Muslim. Saya ingat kita kena ubah perkara ini. Mungkin untuk membetulkan diri kita ni, tak usahlah kita jadi judge. Tuhan tahu siapa yang baik, siapa yang tak baik. Tuhan tahu siapa yang solat, siapa yang tak solat. Tuhan tahu siapa yang puasa dengan siapa tak puasa. Hanya Allah je yang mengetahui hati seseorang itu. Janganlah kita kata orang tu kapiak ke, orang apa ke. Kerana Allah je yang tahu, orang lain tak tahu. Tetapi orang-orang yang tidak praktis Islam, yang bukan Islam, memang kita nampak. Jadi mereka inilah sepatutnya
menjadi target kita ya untuk berdakwah. Dan kita perlu tumpukan masa kita lebih ya kepada sasaran ini, iaitu sasaran bukan Muslim, ya, bukannya kepada Muslim sangat-sangat. Okey. Jadi pendekatan dakwah ini ya perlulah pada bukan Muslim, ya, bukannya kepada Muslim. Kalau kita menumpukan kepada Muslim, memanglah sampai bila pun nobody is going to be perfect. Ya, kerana when kita nak berdakwah kepada orang Islam tu ya, kerana Rasulullah diturunkan masa itu mana ada orang Islam. Dia berdakwah kepada orang bukan Islam. Begitu juga dengan Nabi lain ya, Nabi Isa, Nabi yang saya telah senaraikan tadi. Semuanya berdakwah kepada bukan Islam. Orang-orang Islam macam mana? Kita hanya bagi peringatan. Ya, itu saja. Bagi peringatan. Bukannya memberi dakwah. Di mana istilah ini dah jadi terconfuse ya, di antara Islam dengan bukan Islam ini. Jadi cabaran dakwah kita di Malaysia ini ialah pertama ialah globalisasi. Kita dapati semua orang sekarang ni boleh berhubung di antara satu sama lain. Jadi globalisasi ini adalah neoclassical ya, dari segi budaya dan nilai luar. So di sini pentingnya jati diri. Kita perlu memahami apakah agama kita. Adakah agama kita sama dengan agama lain? Sama. Ya, agama kita adalah agama yang lengkap, yang syumul, yang memberikan tahu kepada kita bahawa setiap tindak tanduk kita bermula daripada bangun pada waktu pagi dengan solat subuh, kemudian barulah kalau breakfast dan seterusnya. Tapi kalau kita tengok drama di TV, dia tengok di media-media kerajaan ke media-media bukan kerajaan, dia drama dia tu start dengan bangun pagi, tak gosok gigi, tak solat subuh, tak itu, semuanya yang tak saja. Jadi ini kan dia yang kita portraykan sebagai agama Islam. Dan inilah menjadi asal yang menjadi masalah ya dalam kehidupan kita pada masa ini. Ya. Dan Islamofobia ditambah pula dengan keburukan-keburukan yang dikeluarkan mengenai Islam. Ya, macam-macamlah dikatakan ya bahawa sebaran berita negatif mengenai Islam. Dan kadang-kadang bila kita lihat negatif dia tu tak berpadan dengan yang sepatutnya. Okey? Dan hedonisme di mana menganggapkan bahawa semuanya adalah hiburan. Jadi sekarang ni even pendidikan pun nak dijadikan hiburan. Cuba imagine ya. Saya pun bila terdengar yang tu, betul ke ni? Jadi pendidikan pun nak letakkan adalah termasuk dalam hedonisme ni. Iaitu untuk bergembira dalam mendidik. Betul lah, bolehlah kita mendidik secara itu. Tetapi bukan konsep ya dalam Islam. Dan ajaran sesat, ya, terlalu banyak ajaran sesat sekarang ni. Mengapa? Kerana asas agama tidak ada. Akidah tidak dididik daripada sekolah rendah lagi. Adalah sikit-sikit, cuma sebagai subjek matter. Bukannya sebagai kehidupan. Jadi ini beza ya. Terutama bagi pendidik-pendidik ya, kena ingat ya bahawa ini tanggungjawab anda. Dan juga kepada Menteri Pendidikan kena ingat ya, ini adalah tanggungjawab anda. Anda kena jawab nanti di akhirat tersebut. Jadi ketaksuban agama dan ajaran sesat memang banyak. Dan akhir sekali ada murtad. Ya, ramai sekarang yang murtad. Yang Muslim yang keluar daripada agama Islam. Kerana mereka keliru. Ya, mereka keliru. Kalau dalam kelas, dekat sekolah kerajaan, target yang akhirnya ialah untuk mencipta, menjadi pencipta, penginovasi. Bukanlah kita anti sangat inovasi dan pencipta ni, tetapi basically kita mengajar anak-anak kita supaya melawan Tuhan. Kerana penciptaan adalah hak Allah. Penciptaan adalah hak Allah. Jadi bila kita secara formal mengajar anak-anak kita supaya mencipta dan tanpa disertakan ya, dengan mengenal Allah dan lain lagi, maka dia akan menjadi penentang ya, kepada pencipta itu sendiri.
Itu yang ramai murtad tu. Janganlah kata, macam mana boleh sekarang ni ramai sangat murtad. Kerana ini kita yang create the problem. We create the problem. Kita pula tanya pula balik. Especially bahagian pendidikan. Please look back again sistem pendidikan kita yang bukannya menggalakkan supaya mengenal Allah, tetapi menggalakkan supaya menentang Allah. Ini kuat sikit lah kerjanya. Okay. Mengapa terlalu ramai? Kerana Islam ini sebenarnya ialah satu agama yang turun dari yang Allah turunkan kepada kita. Inna dina indallahil Islam. Ianya satu din, ia satu kehidupan. Dia bukannya apa orang kata macam agama tu, macam agama Kristian, asal pergi je ke gereja hari Ahad cukup. Ataupun agama Yahudi, asal pergi je ke sinagog pada hari Sabtu cukup. Tidak. Islam ni, macam saya katakan tadi, bermula daripada bangun tidur, sampai balik tidur balik, setiap step of the way is the way of life. Dan Islam terangkan apa perlu berlaku. Jadi dengan perkataan lain, Islam ni sebagai agama mesti ada ilmu untuk memegang agama Islam itu. Kerana dia adalah din, satu kehidupan. Jadi kehidupan tu kalau you tak faham, tak tahu macam mana, macam bawa kereta lah. Kalau tak kerti bahawa signal belah kiri tu dia beri signal, yang belah kanan itu dia akan bagi kipas apa kata bila hujan, dan lampu dia kalau lah ditekan sebelah bawah dia akan naik ke atas, kalau dia tekan sebelah atas dia akan pergi ke bawah. Kereta apa ada situ kak? Ada. Jadi manusia ni pun sama, kena belajar. Ya, belajar untuk jadi manusia. Yang ini tak diajar di sekolah. Yang di sekolah ajar ialah bagaimana menggunakan akal. Tetapi dia lupa ya bahawa dalam Islam ini yang paling penting untuk diajar manusia ini ialah bagaimana mengawal nafsu. Nafsu itu terdiri daripada apa yang di dalam hati kita. Jadi bagaimana ada ke dalam Darjah 1, Darjah 2, Darjah 3 sampailah ke universiti. Satu kursus yang bertajuk bagaimana menjaga hati. Tak ada. Tak ada. Tak ada satu tu. Mungkinlah ada satu topik kecil dalam kursus agama macam mana nak jaga hati. Itu satu kecil je. Tetapi itulah dianya. Allah dah kata dah. Dia akan masuk kawan tu ke dalam syurga atau ke dalam neraka berdasarkan kepada apa yang ada dalam hati je. Nak masuk syurga ke neraka pun kena tahu apa dalam hati. Kita tak ajar pun. Kita tak peduli pun mengenai hati. Kita letak ke hati tu ke tepi. Kita lebih pentingkan kepada akal. Kerana kita nak inovasi. Inilah dia masalah kita sekarang ni. Kita create the problem. I'm saying that kita create the problem. And kalaulah kita tak betulkan, maka problem ni akan berterusan. Okay? So dalam bukan Islam dia mudah je. Dia ciptaan manusia. So dia ibadah khusus saja. As long as on Sunday I go to the church, it's okay. Jadi demand ataupun apa yang dituntut daripada agama tu terlampau mudah. Dan mereka anggap itu adalah agama yang sebenar. Malangnya ini bukannya satu yang mudah itu bukan berarti betul ya. Di sini mudah itu menyesatkan. Dan yang malangnya kita galakkan perkara ini untuk berterusan setiap waktu. Okey? Jadi kita dapati bahawa Islam ni lain. Dia bukannya itu, dia satu cara hidup yang perlu dilaksanakan dan perlu dipelajari dan perlu diamal. Semua ni perlu dilakukan. Okey? So, sebagai contoh, untuk bulan Ramadan aja dia ceritakan bulan Ramadan nak datang ni. Dia ajar untuk macam mana nak buat, pergi masjid, baca tasbih, bersedekah dan lain-lain lagi. Jadi itulah. Jadi hidayah ni
dalam buku Fathul Majid, dia mengatakan bahawa hidayah ni dipakai untuk makna memasukkan petunjuk ke dalam hati. Barulah kita sebut pasal hati dan mengubah haluannya dari kesesatan, kekufuran dan kefasikan menuju kepada petunjuk keimanan dan ketaatan. Ini hanya Allah je boleh buat. Orang lain tak boleh buat. Ini adalah milik Allah semata-mata. Ya. Okay, hanya Allah yang boleh beri petunjuk. Dan dia juga yang boleh menyesatkan. Jadi maka perkara ini kita kena kenal Allah. Ini pun interesting. Dalam sistem pendidikan kita tak diajar apa mengenal Allah. Siapa Allah pun tak tahu siapa. Jadi inilah dia masalahnya. Wahan, hidayah itu sendiri ialah milik Allah. Jadi kalaulah kita tak mengenal Allah tu, macam mana kita nak tahu macam mana nak dapat hidayah? Jadi tak heran bila seorang kawan saya tanya, untuk dapat hidayah ni ada dia punya cara-cara dia ke? Memang ada. Diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kalaulah kita tak mengenal Allah, macam mana kita nak tahu apa yang Allah hendak untuk dia berikan hidayah? Inilah dia cakap pasal hidayah ini ni. Okay. Jadi hidayah itu dan kita kelirukan dengan apa yang Rasulullah sebut pula. Kadang-kadang kita ni suka keliru cepat kerana nak loncat laju sangat. Jadi orang yang mengaku diri memiliki petunjuk ini sebagai contoh tokoh sufi dan semacamnya yang boleh mengaku memasukkan hati murid-muridnya, dapat mengetahui isinya, serta dapat mengendali sesuai keinginannya, maka semua itu adalah dusta. Tak ada siapa boleh buat, tak ada siapa yang boleh mengenali mengenai hati. Hanya Allah saja. Jadi orang yang percaya klaim seperti ini ialah sesat dan menganggap Allah dan Rasulnya dusta. Dan ada pun petunjuk ilmu, itu berbeza. Ilmu itu adalah Allah berikan kepada kita supaya kita boleh mempelajarinya dan diberi hidayah untuk orang yang pandai menyampaikan ilmu tersebut. Tetapi selain daripada itu tidak. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam surah Asy-Syura ayat 52. Jadi apa yang dimaksudkan di sini ialah dari segi ilmu. Kita kena belajar dan faham perbezaan antara keduanya. Jadi hidayah itu ada dua jenis kalau kita lihat dekat sini. Pertama ialah hidayah yang berkait dengan akidah. Hidayah yang berkait dengan akidah hanya Allah saja yang boleh memberikannya. Tetapi selain daripada itu, hidayah dari sudut ilmu, maka yang itu dibuka pada orang-orang yang pandai menyampaikan ilmu. Jadi hidayah boleh kita bagikan kepada dua, iaitu akidah yang Allah tentukan dan ilmu yang manusia tentukan. Mengikut Ibnu Rajab Al-Hambali, hidayah ni boleh beri dua, iaitu hidayah yang bersifat mujmal, global, hidayah kepada agama Islam dan iman. Itu hanya Allah, anugerah Allah. Tapi yang lagi satu ialah yang bersifat rinci, detail, ataupun cabang-cabang iman dan Islam dan apa semuanya ni. Ini siapa yang pandai mengajar, Allah akan bagi juga. Jadi itu adalah hidayah. Jadi Allah ni, apakah bukti bahawa hidayah ini hanya terletak di tangan Allah? Kita boleh lihat dalam surah Qasas ayat 56 diceritakan mengenai surah Fatir ayat 8, surah Al-Baqarah, surah Yunus, banyak surah Al-Rad, surah Al-Ghasiyah, surah Al-Rad juga, dan juga surah Al-Hud. Semua ni memberitahu kepada kita bahawa hidayah untuk akidah adalah hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Al-Rafif Asfani mengatakan bahawa lafaz hidayah itu ada 4 tingkatannya, iaitu hidayah umum, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap mukallaf, merupakan kecerdasan akal, pengetahuan asas. Hidayah yang berupa seruan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia
melalui perantaraan Rasulnya. Itu special punya. Iaitu mengajak kepada Islam. Taufik ialah hidayah yang Allah SWT berikan kepada semua manusia yang dapat membawanya kepada kebahagiaan. Iaitu dia telah masuk Islam, maka Allah akan beri dia pula taufik untuk dia lebih mendalam ilmunya mengenai Allah. Dan hidayah Allah yang diberikan kepada hambanya sehingga akhirat dia dapat memperolehinya untuk masuk ke syurga. Lagi satu yang akhir sekali ialah supaya dia dapat masuk syurga. Jadi ini mengikut Ar-Raqib. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang engkau kasihi supaya menerima Islam. Tetapi Allah jua yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat dakwah petunjuk. Di sini hint dalam surah Al-Qasas bahawa kalaulah kita nak dapat hidayah daripada Allah, maka kita perlu ada persediaannya. Ini ayat Qasas ayat 56. Jadi dalam Ibnu Katsir dalam berfirman bahawa sungguhnya kita tak ada kuasa untuk beri orang yang kita cintai. Kewajipan kita hanya menyampai saja. Menyampai maklumat tersebut dan terserahlah kepada Allah untuk memberi hidayahnya. Jadi dalam hal ini kita kena faham bahawa sebagai contoh Nabi Nuh sendiri tak mampu beri hidayah kepada anaknya. Nabi Ibrahim kepada bapanya, dan begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, bapa saudaranya. Dia juga tak dapat, walaupun mereka ini adalah para nabi, para rasul, tetapi at that level pun, Allah kata dialah yang boleh memberi hidayah. Dan Allah juga berfirman kepada Nabi Syuaib, wa ma taufiqi illa billah, dan tidak aku peroleh taufik untuk menjayakan melainkan dengan pertolongan Allah. Dan kerana pada dasarnya semuanya datang daripada Allah. Jadi taufik itu ialah iradah Allah kepada datangnya sendiri kepada hambanya untuk melakukan yang baik. Dia beri keizinan untuk melakukan perbuatan yang diridai oleh Allah yang disebabkan dari dorongan cinta kepadanya. Jadi menurut kitab Jawrah Tauhid, taufik ialah sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang mendorong seorang itu melakukan kebaikan jika perkara tersebut berada dalam hatinya. Jadi taufik ini mesti ada dalam hati. Jadi hidayah at-taufik dengan maksud Allah menjadikan petunjuk dalam hatinya yang akhirnya dapat melaksanakan sebarang bentuk kebaikan dan kesolehan. Jadi merupakan hak milik Allah, tetapi Allah akan beri kepada orang yang tertentu. Okey, jadi itu taufik. Jadi kalau kita nak bagikan, hidayah ni pada dasarnya ialah is a paradigm shift. Kalau kita zaman moden ni kadang-kadang kita ni tak faham apa dia hidayah ni. Hidayah ni sebenarnya paradigm shift. Mungkin ada pula yang tanya, apa dia paradigm shift? Tak faham juga. Jadi susah dia orang kita ni. Jadi apa dia paradigm shift dulu? Saya akan berterangkan. Tengok gambar ni. Ini gambar, special gambar. Kalau kita tengok kat gambar ni, mungkin ada 3 perkara yang akan nampak. Bergantung kepada orang yang tengok. Pertama kita akan nampak kalau orang yang tertentu dia akan nampak two dark human profile. Ada 2 human profile tu. Kalau tengok ni sini. Ni ada 2 ni. Jadi itu kalau orang tengok itu. Lagi seorang kalau dia tengok, dia akan tengok a white vase. Mana vase tu? Ni daripada atas ke bawah ni vase. Ada vase tadi. Ada juga orang yang tengok a bottom of a table. Pasal ini table. Ni bottom dia. Jadi ni bottom of a table. Jadi seorang tu bergantung kepada latar belakang dia. Dia akan tengok 3 perkara berbeza-beza.
two dark human profile, a white vase, ataupun a bottom of a table. Ini yang dimaksudkan shift in perception, ataupun kata lainnya ialah paradigm shift. Jadi kita hendak bila kita katakan paradigm shift itu, hidayah itu, kita nak ditukar daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. So macam mana kalau kita nak explain ini, kadang-kadang kita pun susah nak explain perkara ni. Katakanlah kita pergi melawat ke satu bandar asing, sebagai contoh saya decide untuk drive kereta ke Rome. Saya tak pernah pergi Rome saya tak pernah pergi Rome, tapi saya dah pernah pergi Rome lah. Tapi katakanlah saya first time pergi, tak apalah, Moskow. Saya pun pergi Moskow juga. Tapi tak pernah drive. Jadi katakanlah saya pergi ke Moskow. Kali pertama saya cari ialah, mula-mula saya cari peta. Bila saya dah ada peta, maka saya akan guna peta itu untuk berjalan dekat Rome. Macam kat mana Kremlin? Nak kena cari Kremlin dekat mana? Jadi bila saya dah jumpa, saya tengok kat peta, Kremlin ini adalah ikut jalan ini, maka saya tahu dah nak pergi Kremlin. Tapi oleh kerana katakanlah saya duduk dekat Moskow tu lama, saya dah ada mental map dalam otak saya. Di mana Kremlin tu saya dah boleh pergi daripada rumah saya ke Kremlin. Tak perlu dah peta dah. Peta asal tu saya dah tak perlu pakai. Saya sudah ada apa yang saya panggil sebagai mental map dalam otak saya. Kemudian tak perlu dah mental map pun, saya dah tahu dah. Itu dari segi reality. Dari segi reality je saya dah tahu untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat di Moskow, contoh. Jadi paradigm shift itu yang dimaksudkan. Di mana kita akan dari keadaan yang tak tahu apa menjadi satu keadaan yang confident dan tahu di mana kedudukannya secara confident. Itulah dia dinamakan hidayah, iaitu paradigm shift. Kena ada paradigm shift. Jadi ini kita kena faham. Jadi setengah orang cakap hidayah, tapi tanya dia apa dia hidayah. Dia pun tak tahu apa boleh cakap. Okay? So penting ini So hidayah ini adalah boleh juga kita bahagi kepada ilhami. Ni kalau nak pecahkan lagi hidayah ni mengikut kefahaman moden ni, bukanlah moden sangat pun, iaitu ilhami, iaitu Allah memberi hidayah kepada lebah yang suka hinggap di bunga, dan diberi juga hidayah kepada lalat supaya pergi kepada tempat yang busuk. Jadi kita tahu kalau banyak lalat, maknanya tempat tu busuk. Kalau lah kita nampak banyak lebah, itu menunjukkan tempat itu wangi. Ini hidayah yang Allah berikan kepada binatang. Ini dinamakan hidayah ilhami. Dan ada juga hidayah hawasi. Hidayah hawasi pula ialah apabila kita respon kepada peristiwa yang kita tengok. Sebagai contoh, kita rasa happy. Tengok tu. Tengok kanak-kanak sedang merangkak. Happynya tengok. Itu adalah hidayah hawasi. Ataupun kita tengok orang main bola. Gol lah. Jadi kita excited tengok gol. Itu dia hidayah hawasi. Dan ada juga yang kita panggil sebagai hidayah akli. Hidayah akli iaitu kita boleh berfikir dan menentukan ilmu sekalipun meresap dan respon peristiwa dalam kehidupan kita berdasarkan kepada ilmu yang kita ada. Itu pun akli. Dan din dalam kehidupan ni pun standard ataupun SOP untuk menjalankan kehidupan adalah hidayah din. Dan akhir sekali ialah taufik. Iaitu menjadikan agama sebagai panduan hidup dalam menjalankan kehidupan. Jadi nampak tak? Jadi hidayah ni bukanlah simple-simple saja. Dia boleh kita istilahkan ilhami, hawasi, akli, din dan taufik. Dan hidayah ni sebenarnya ibarat cahaya. Ia tidak akan masuk ke rumah yang tak buka jendela je. Atau tak buka pintu je. Kalau nak kasar sedikit. Kalau dia buka tingkap, dia tak dapat cahaya tersebut. Tetapi ada ketika di mana hidayah takkan datangnya. Ini yang takkan datang. Maknanya kita dah tutup semua tingkap kita dah tutup semua pintu kita. Apa saja lubang yang dah terkeluar, itu semua dah ditutup. Apakah dia yang boleh menyebabkan perkara ini? Ada 6 golongan yang tidak akan mendapat hidayah daripada Allah, dan ini disebutkan dalam Al-Quran.
Ya, apakah dia? Pertama ialah orang kafir. Orang kafir takkan dapat hidayah. Jadi kalau kita terjumpa dengan orang kafir, kita tahu lah, tak ada dapat hidayah lah. Ini disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 108. Dan orang fasik. Orang fasik pula ialah dalam surah Al-Baqarah 260. Orang yang zalim dalam surah Al-Ma'idah ayat 51. Orang khianat juga tidak akan mendapat hidayah. Itu surah Yusuf ayat surah ayat 52. Dan akhir sekali ialah pembohong. Pembohong juga tidak akan mendapat hidayah. Jadi kalaulah kita masuk dalam kategori ini, sama ada orang kafir, orang fasik, orang zalim, orang khianat, orang pembohong, maka kita tidak akan dapat hidayah Allah. Walau apa pun kita cuba, apa pun kita laksanakan, semuanya takkan dapat. Takkan dapat. Jadi perlu ingat, janganlah kita masuk ataupun membenarkan diri kita terjun dalam bidang ini. Jadi persoalannya, apa dia maksud fasik? Apa maksudnya zalim? Apa maksudnya khianat? Apa maksudnya pembohong? Mungkin tak faham juga. Itulah. Okey, eloklah kita bagi apa nama takrifan dia. Kafir ni dalam bahasa Arabnya maksudnya menutup diri. Maknanya dia hide, dia sorok diri dia. Itu dia maksud dia kafir. Jadi dalam Islam ni, ada 5 jenis orang kafir. Ada 5 jenis orang kafir. Pertama ialah kafir zindik, iaitu tidak mengakui kebenaran Islam, tapi pura-pura masuk atau menjadi pemeluk agama Islam. Istilah yang lain yang kita gunakan ialah orang munafik. Jadi orang munafik ni orang kafir. Dan ianya adalah kafir zindik. Dan kafir inadi, iaitu meyakini adanya Allah dengan hati dan lisan, tapi tak mahu ikut perintah Allah. Ini istilah yang selalu digunakan, kafir inadi ataupun fasik. Orang fasik. Orang fasik ni dia yakin ada Allah, ada Tuhan, tapi dia tak nak ikut perintah Allah. Itu orang fasik. Ketiga ialah kufur mu'atil, iaitu sama sekali tidak percaya akan adanya Allah, baik dalam hati maupun lisannya. Yang ini kita panggil sebagai orang etis. Orang etis yang tak percaya. Dan kufur nikmat, iaitu tidak mahu mengikut mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Dan yang akhir sekali ialah kufur juhud, iaitu mengingkari kebenaran agama Allah. Jadi itu dia 5. Kafir zindik, kafir inadi, kafir mu'atil, kafir nikmat dan kufur juhud. Okey. Jadi zalim pula ialah dalam ajaran Islam adalah meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Jadi kalau kita letak sesuatu perkara pada bukan tempatnya, berarti kita zalim. Orang yang buat zalim disebut zalimin. Dan lawan kata adalah zalim adalah adil. Inna Allah la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk pada orang-orang yang zalim. Okey, jadi kita nak tengok berapa makna ni, hakikat dan macam-macam hidayah. Jadi hidayah ni secara syar'i yang mengikut Ibn Qayyim, memberi hidayah yang dinisbat kepada Allah menjadi 4 macam. Hidayah yang bersifat umum yang diberikan kepada semua makhluk, sebagai firman Allah, Musa berkata, Rabb kami ialah yang telah beri kepada setiap manusia bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Jadi ini adalah petunjuk yang diberikan kepada semua orang. Hidayah berupa penjelasan tentang jalan yang baik dan yang buruk, tentang jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Jadi ini mengakhirkan petunjuk Allah yang sempurna. Dan Allah, adapun kaum Samud, mereka telah kami berikan petunjuk, tapi mereka lebih menyukai kebutaan dari petunjuk. Disebut dalam surah Al-Fusilat. Jadi dia dilakukan oleh manusia. Ini pun sama dilakukan oleh manusia. Okey. Dasarnya hidayah taufik, ilham dalam hati manusia mengikut jalan yang benar dan kelapangan dada untuk menerima kebenaran serta memilihnya. Jadi yang ini ditetapkan oleh Allah. Okey. Dan akhir sekali ialah puncak hidayah ialah hidayah pada syurga dan neraka ketika penghuninya digiring kepadanya. Jadi orang tu telah nak masuk syurga, maka dia akan kata bersyukur kerana mendapat hidayah. Jadi perkara yang berikutnya, hidayah perlu dicari. Jadi ramai yang tak tahu bahawa perkara ini perlu kita lakukan.
Ya, hidayah sering dikaitkan dengan titik perubahan, melakukan satu penghijrahan. Jadi petunjuk daripada Allah ini tidak akan datang secara menggolek. Ya, kita kena cari. Wahai hambaku, setiap kamu adalah sesat melainkan orang yang aku beri hidayah. Maka carilah hidayah. Nescaya aku akan berikan kepadamu hidayah. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Yang berkenaan ujar beliau jelas bahawa hidayah itu milik Allah. Dan sebagai hamba kita mesti mencari dan meminta dan tekun berdoa untuk meraihkannya. Jadi pentinglah untuk ini ya. Sebab-sebab mendapat hidayah. Berpegang teguh dengan agama Allah. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran. Menaati dan mengikut Rasulullah SAW menjadi perintah beliau dan menjauhi larangan Rasulullah. Ini disebut dalam surah An-Nur ayat 54. Menelusuri jalan langkah salafus salih dan hal-hal keimanan dan berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Mengikut bimbingan para ulama dan As-Sunnah. Ini disebut dalam surah Maryam ayat 43. Merenungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala berikutnya yang disebutkan dalam surah Al-Ankabut. Jadi ini sebab-sebabnya. As long as kita maintain sebab-sebabnya ini, maka insya Allah kita akan mendapat hidayah daripada Allah. Kita memohon doa kepada Allah supaya semua kita mendapat hidayah daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qila lahadkhulil sah falamma ra'atuhu hasibatuhu lujjatan wa kashafat 'an saqaiha قال إنه صرف ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Dikatakan kepadamu, masuklah ke dalam istana. Maka tak kala melihat lantai istana itu, dikirakan kolam air yang besar dan disingkapkan kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dalam surah An-Nam ayat 44. Jadi di sini apa dia perbuatan zalim tersebut ya, yang dilakukan sampai orang kata Ratu Balqis ni tak boleh nampak ya bahawa Allah itu tak boleh nampak ya hidayah daripada Allah. Ini ditekankan dalam surah al-berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Dia ni Lisyamsi, aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain daripada Allah. Jadi syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalang mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Jadi kalaulah kita lihat bahawa kita tak dapat hidayah ataupun rakan-rakan kita tidak dapat hidayah, satu caranya ialah melihat apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Kalaulah perbuatan yang kita lakukan itu ya akan menyebabkan terhalangnya hidayah, maka kita berhentilah daripada melakukan perbuatan tersebut. Dan firman Allah, A'udzubillah, dalam surah Tahrim ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَغَضَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah telah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang yang beriman. Ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkan aku dari kaum yang
zalim. Jadi di sini kita lihat ya, isteri Fir'aun ni, walaupun Fir'aun adalah musuh Allah, tapi isterinya adalah ahli syurga ya. Jadi kita tengok ya, bahawa tak semestinya ya bila wanita itu berada bersama-sama dengan penentang-penentang Allah, maka dia akan terikut ya. Ada juga ya, sebagai contoh Abu Lahab dan isterinya. Tapi di sini menunjukkan satu keadaan yang ekstrim ya, kerana Firaun itu adalah musuh Allah dan musuh Islam. Dan di sini diceritakan mengenai bapa saudara Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang lelaki di antara kamu, tapi dia adalah Rasul dan penutup Nabi-Nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat ini menerang kepada kita bahawa Muhammad, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir, yang terakhir sekali, dia penutup sekali Nabi. Jadi selepas Nabi Muhammad SAW, tidak ada Nabi lagi. Jadi adalah penutup, dan penting untuk kita bahawa apa ajakan makhluk untuk menyembah Allah, menunjukkan mereka jalan yang benar dan lurus dalam dunia dan akhirat, maklum perkara gaib dan semua yang tidak dapat dicapai oleh akal fikiran manusia, menentukan dalil-dalil qat'i yang menghilangkan kekeliruan yang batil. Jadi ini semua ya adalah menunjukkan ya bahawa Nabi Muhammad SAW adalah pencukup dan penamat segala para Nabi dan Rasul. Jadi kita tak perlu lagi ya, tidak ada lagi Nabi ya selepas ini. Jadi pasal apa sekarang ni? Why not Muslim ya? Ini Islamophobia lah. Muslim are evil, dia kata. Dia topi dia pakai, baju dia pakai, warna baju dia pakai, pen dia, macam-macam. Dan kalau lah orang Muslim tu menembak, dia kata teroris. Kalau orang black shooter menembak, dia kata orang lain. Professional shooter menembak, white semua, dia lone wolf apa semua. Jadi kalau lah worship, kalau lah tengok Nan, dia kata worshipper. Kalau tengok orang Islam pakai tudung, dia panggil teroris. Kalau future hero, dia panggil, kalau dia buat Superman, dia kata future hero. Kalau lah dia pakai saja Palestine punya baju tu, terus jadi future teroris daripada future hero. Jadi hati-hatilah. Inilah dia image dia yang kita ada sekarang ini. Okey. Jadi kita lihat ya bahawa Rasulullah ya ada ya memberitahu kita apakah dia commands in war. Ya, apa yang perlu kita lakukan dalam peribadatan. Ya, kita diajar ya mengenai supaya tidak membunuh orang ya, kerana sengaja nak bunuh. Kita tidak dibenarkan membunuh kanak-kanak kerana takut miskin. Kita tidak dibenarkan membunuh ahli dimah ya, iaitu orang yang yang duduk di bawah kerajaan Islam, dan kita tak dibenarkan ya insult ya other worship. Kita does not allow those who are proud and boastful ya. Dia tak ajar kita supaya karakter Islam is modesty. Jadi kita lihat banyak do not assist others in sins and transgression, leave all kind of sin open and secret, will not merciful to those who are not merciful to mankind. Macam mana kita kena juga merciful to the elders ya, kena makan dan minum jangan berlebih-lebihan, dan kita mesti makan ya 1/3 makanan saja, dan kita tak boleh kafir atau hipokrit ya, terutama dari segi makanan, dan kita tak boleh wasteful ya, kerana itu adalah brother of evil. Kita tak dibenarkan untuk envy another, do not hate one another, do not advertise with the other, do not turn your backs on one another. Jadi avoid envy ya. He who believe in God and last day must speak good or remain silent. The prophet usually rare engage in idle talk. Refrain from anger. Ignore, speak with them. They say peace. Do not insult one another. Jangan apa orang kata kita bias ya. Enter house other on your own. Have ask permission. Ya? Kita kena ask permissionnya.
listen to the people, ya. Okay. Dan jangan kita mengumpul harta, ya. Jangan kita let your hand be tied. Jangan kita terlampau memberi. Allah does not guide those who is a liar and the disbeliever. Kita haram, ya, untuk menipu. Dan kita juga diminta untuk apa orang kata berhati-hati, ya, supaya dalam pembahagian labor, ya. Dan kita juga diminta supaya komoditi kita tak ada defect bila kita menjual. Kita minta supaya jangan memukul kita punya servant. Jangan treat woman harshly. The best among us is the best to our family. A husband who disobey, a woman who disobey will be one of the two people who will receive the worst punishment. Dan juga kita diberitahu, whenever believe in Allah in the whole day should not trouble his neighbor. Jadi macam mana perhubungan kita dengan neighbor kita. Be good to your neighbor. Jangan kita makan harta anak yatim. Jangan kita menggunakan anak yatim. Dan pengundi is in financial difficulty, then grant him it easy to pay. What lead to hellfire, they say, will not those of who prayed. Jadi kita kena grateful dengan apa yang kita ada. Dan hendaklah kita melihat, remember, ya, kita akan ada, ya, masa yang kita menjadi depressed, ya, dalam life. And kita kena ingat, ya, day of resurrection nanti kita akan buta, ya, kalau kita biarkan. Jadi Islam ni sebenarnya, firman Allah surah Al-Baqarah 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar pada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita Islam ni dia bebas. Kita pilih. Dan once kita pilih, dan memang kita akan pilih kerana kebaikan dan kebagusan apa yang telah saya tunjukkan tadi. Jadi fitrah seorang itu suci. Dapat berfikir yang baik pada dalil kebesaran. Tetapi apa yang kita dapati ialah tak ramai umat Islam sekarang. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada soalan ataupun pandangan yang nak diberi oleh pendengar-pendengar yang hadir pada hari ini? Dua anak ada ya? Kau mah. Bangga dengan man. Ya, situ. Okey, ada apa pandangan ke? Tuan Haji Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pak? Assalamualaikum. Terima kasih. Saya ikuti kuliah dengan membuat tengah-tengah buat slide lain. Jadi saya ingat apa yang kau kata tentang ialah apa yang saya dapati dalam kita mendidik anak-anak kita, khusus dalam bab akidah. Kau kata yang ramai yang telah murtad, yang tidak dapat menerima Allah sebagai Tuhan. Jadi proses pendidikan kita tu sebenarnya kita tak tekankan kepada cara berfikir atau critical thinking. Khususnya sebelah kita lah, sebelah timur, cara kita mengajar akidah lebih kepada untuk menghafal istilah-istilah dengan tidak diberi penekanan tentang bagaimana kita boleh bagaimana dia dapat menentukan yang bersangkutan itu diyakini disebabkan oleh apa yang dia faham. Bukan saja didaktik ataupun mengikut apa yang dipaksakan atas minda.
dan itu tidak sekali akan mengukuhkan akidah kita. Jadi saya cukup teruja kalau kita tekankan pembelajaran Al-Quran khususnya dalam surah Yusuf, ada sebut tadi, ialah di mana itulah surah yang paling mengajar kita untuk critical thinking. Dan itu boleh mendidik kita dan juga anak kita bagaimana untuk mengkaji Al-Quran itu dan juga menimba ilmu-ilmu yang lain. Sebab semua soalan yang kita, pada saya lah, punca ilmu je nak faham satu benda, kalau kita tahu betul itu ilmu yang kita boleh faham, ialah soalan kenapa itu perlu dijawab. Soalan kenapa, apa dan bagaimana itu semua boleh, itu semuanya kita boleh ingat, kita boleh amalkan, tapi bagaimana, kenapa kita buat satu benda itu perlu diperjelaskan. Kita perlu faham. Itu yang jadi innamal a'malu binniyah. Kenapa aku buat sesuatu ini? Itu semua tu kenapa juga. Jadi mudah-mudahan dalam pasal pendidikan negara yang kita harap dilaksanakan oleh YB Menteri Pendidikan kita yang baru ini, dapat memberi pendedahan kepada anak kita bagaimana untuk to think critically. Dan supaya dapat menganalisis satu masalah, satu perkara itu kepada punca terjadi itu. Seperti lagu Bangau Oh Bangau. Kalau kita lihat lagu Bangau Oh Bangau, kita nyanyi Bangau Oh Bangau, kenapa engkau kurus? Mengapa aku tak kurus? Ikan tak timbul, dan seterusnya sampai habis. Semua ada soal mengapa. Itu sebenarnya mendidik kita untuk jadi critical. Go to the bottom of the information yang terdapat tu, apa sebab yang berlaku demikian. Itu yang didikan untuk anak-anak kita sebenarnya. Tapi sekarang kita dengar lagu tu diandaikan sebagai lagu tu ialah untuk orang Melayu suka salahkan orang lain. Kan? Tapi itu tak benar pada anak. Itu lebih merujuk kepada untuk kita bersifat kritikal dalam berfikir. Betul juga Islam mahu macam tu. Jadi sebenarnya kita perlu lihat semula lah. Mungkin kita telah didedahkan kepada atau sengaja diselewengkan fokus kita kepada benda-benda yang patut positif jadi negatif. Dan mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk dan memudahkan kita untuk macam sama-sama menyampaikan ilmu, khususnya dan macam kita nak membina masyarakat madani, banyak perkara yang perlu dihalusi dan dipahami oleh rakyat sekalian. Satu proses yang panjang tapi tidak mustahil, dan kita sebagai da'i insya-Allah dapat membantu mudah-mudahan. Itulah pandangan yang Dr. Sin saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Itu kena bagi lecture lain tu. Memang banyaklah yang perlu diketengahkan dalam terutama pendidikan kita yang perlu kita tambah baik. Macam mana pandangan Prof. Rosni? Pendidik kita. Just unmute aja boleh cakap. Tak ada respon. Mengenai soalan Nurul ni, kita dalam hal syirik ni, syirik kita kena faham ya. Macam saya sebut daripada awal presentation saya, Allah dia tak tengok dekat perbuatan kita. Allah tengok apa yang ada dalam hati kita. Jadi kalaulah katakanlah kita mengaku mengenai Tuhan lain apa semua, tetapi hati kita tidak, maka Allah akan tengok dekat situ. Jadi bila saya sebut bahawa dalam pendidikan, sistem pendidikan kita tak diajar untuk mendidik hati. Tak diajar untuk mendidik hati. Kita diajar untuk mendidik akal. Kalau kita tengok perhatikan ya,
dalam semua kita punya syllabus, kita tengok kita punya kurikulum. Tetapi yang bezanya kita punya falsafah suruh kita mendidik hati. Falsafah pendidikan kebangsaan kita suruh kita mendidik hati, ya, kerana kalau lihat dalam falsafah pendidikan, hasil yang kita hendak ialah manusia yang baik, ya, manusia yang baik. Jadi manusia yang baik ini, kalaulah kita nak guna akal, memang tak boleh. Kerana sesuatu kebaikan tu hanya kita boleh lihat dari hati orang tu, hati orang tu. Ya, kalaulah dalam agama kita kata sifat-sifat mazmumah, mahmudah dia. Ya, sama ada dia orang baik-baik ke, dia orang tak baik-baik ke. Jadi perkara ini berbeza, ya. Bila kita nak develop akal, akal ini kita menggunakan akal untuk dari segi logik, nanti, ya, dan lain-lain lagi, ya. Dan untuk kita berfikir, ya, membuat perbandingan dan lain-lain lagi. Walaupun hati juga ada, ya, boleh membuat perkara yang sama, cuma bezanya hati itu ialah kalau kita tak kawal dia, kerana bila kita sebut mengenai hati, kita akan lebih menumpu kepada nafsu, ya. Kerana nafsu ni berada dalam hati kita. Jadi bila kita tak berhati nak kawal nafsu, especially lah, kalau akal kita pun tak reti nak apa orang kata mengawal nafsu yang ada dalam hati, maka dia akan jadi manusia yang tempang lah. Dia mungkin bijak dalam bagaimana nak buat inovasi, tetapi dia juga bijak dalam membuat perkara-perkara seperti makan rasuah, kerana dia nampak bahawa dari segi akal bagus kita dapat duit banyak, ya. Sama ada duit tu datang dari mana itu tak penting. Tetapi kalau hati dia akan kata tak boleh, ini berkait dengan contoh ini adalah rasuah, ya, kita hilang amanah, tanggungjawab, ada berlakunya tiris. Jadi ini semua ni akan dibincangkan oleh hati, dan jarang, ya, akal kita akan bincang perkara ini. Jadi ini adalah satu perkara yang kita kena careful, ya, dalam memerhatikan, ya. Kerana manusia ni dilahirkan di dunia ini dengan dua perkara. Pertama ialah jasad, ya. Kalau penceramah daripada Indonesia, ya, Pak AA, dia akan kata jangan kita keliru dengan kelongsong, dia kata, ataupun sarung. Jadi jasad kita ini adalah sarung, tetapi hati kita ataupun rohani kita adalah yang akan dilihat oleh Allah. Dia tak tengok betapa cantiknya seseorang itu, betapa manisnya seseorang itu. Allah takkan tengok, minta maaf. Allah takkan tengok betapa manis seseorang itu, berapa cantik seseorang itu, berapa handsome seseorang itu. Tapi dia akan tengok ke dalam hati dia. Apa niat dia? Jadi di situ baru kita nampak sama ada niat dia baik, niat dia tak baik, niat dia nak menghancurkan ke orang lain, ataupun niat dia apa? Untuk mendapat benefit kedudukan dia, ataupun untuk tujuan apa orang sebut nama dia sebagai orang yang sentiasa memberi idea. Jadi berperkara seperti ini. Jadi kita dapati bahawa mesti ada, ya, perbezaan di antara akal dengan hati ini, ataupun dalam istilah agamanya di antara akal dengan nafsu. Dan akal mesti boleh mengawalkan nafsu. Tetapi kalaulah kita tak diajar akal kita untuk mengawal nafsu, maka kita takkan dapatlah yang apa yang Allah telah sebut dalam ayat Quran bahawa wahai nafsu yang sudah menyedia menerima Allah itu, maka masuklah kamu ke dalam syurga, dan kalau tidak, kamu masuk ke dalam neraka lah, kalau kamu tak yakin dengan apa yang Allah telah kurniakan. Jadi ada 4 ke 5 level of nafsu yang kita kena lalui, dan kita perlu dididik daripada sekolah rendah, daripada sekolah tadika ke, sehinggalah kepada universiti. Perlu dididik, ya, nafsu ni.
supaya dia menjadi baik, ya, jadi orang yang baik sebagai falsafah pendidikan yang kita hendaki. Wallahualam. Ada lagi soalan ataupun pandangan? Silakan. Prof Ibrahim Jaafar. Prof, Yes, Tuan Haji Yusof. tambah tentang ilmu ni. Bagaimana kita dapat ilmu? Ilmu kalau kita yang nak faham, ya kepahaman lah. Satu perkara itu. Satu, macam katakan Einstein ataupun Isaac Newton. Bagaimana dia dapat ilmu yang ada graviti, ada kuasa graviti. Dia duduk bawah pokok apple, dia bertafakur berapa lama tak tahu lah. Kan? Jadi lepas tu apple jatuh atas kepala dia, kerana itu dia mengingatkan dia jadi ada, dia tahu apple apa tu ada kuasa graviti. Sebab apple jatuh atas kepala dia. Sebelum tu apple jatuh ke tempat lain pun. Jadi sebenarnya itu adalah ilmu tu pemberian Allah. Ni kan? Kalau kita baca surah ini ayat Al-Kursi kan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Jadi kepahaman tu diberi oleh Allah. Jadi dalam kita usaha untuk dapat kepahaman atau ilmu dalam baik segi agama atau ilmu akademik, ilmu lain tu, kita usaha untuk kita membaca. Dan sama ada kita baca kitab yang terbuka iaitu alam ini dan kitab yang ada dalam kitab Al-Quran. Itu Allah memberi ilmu dan itu diberi secara spontaneous. Maksudnya kita fikir macam kita baca, ilmu tu datang. Dan yang ana dapat mengalami ialah selalunya ilmu tu datang waktu dalam kita nak tidur. Maksudnya kepahaman tu datang. Allah berikan. Itu kerja malaikat lah. Allah melalui malaikat akan deposit those yang understanding dalam pikiran kita berasaskan apa yang kita telah kerja sebelum tu. Apa yang kita telah telaah. Apa yang kita telah pelajari, apa yang kita fikirkan dan apa yang kita niatkan satu hal jugalah. Itu Allah memberi ilmu itu. Jadi semua itu kena serah pada Allah lah. Kita sebagai seorang Islam, apa yang kita perlu doa je lah. Ya Allah, tambahkan aku ilmu yang bermanfaat kan. Dan proses mendapatkan ilmu itu juga ada juga. Selain kita baca, kita belajar, kita juga buat amal ibadah, amal soleh. Sedekah lah paling utuh untuk kita dapatkan petunjuk pada Allah dan kita bersedekah itu untuk mendapatkan kepahaman. Ilmu tu anda berikan usaha kita, selain usaha kita, kita amal kebajikan kita. Itu yang anda faham lah. Jadi mudah-mudahan itulah yang anda ingin sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Yusof. Pandangan yang perlu kita really timbangkan untuk melihat dari sudut ilmu ni. Ada lagi siapa yang nak bagi pandangan? Sekarang ni sudah pukul 10.45. Naim, ada siapa yang daripada Facebook ke WhatsApp ataupun daripada lain-lain punya media? Oh, tak ada. Okey, kalau tak ada, saya ingat kita akan berhenti sesi kali ini. Minggu depan kita akan membincangkan mengenai sains gempa, gempa bumi. Actually kita akan bincangkan dari sudut sains, bagaimana gempa bumi terjadi dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran mengenai gempa bumi. Dan juga statement banyak orang ni yang mengatakan kita boleh manusia boleh menyebabkan gempa bumi. Adakah itu satu perkara realiti? Adakah itu dibenarkan oleh Al-Quran? Kita akan bincang. Walaupun dalam news dah ada satu statement yang mengatakan ada, dan ada satu statement juga dalam berita baru-baru ni yang kata tak mungkin. Kita akan bincang sama-sama dan saya harap
ramai lagi yang berminat ya untuk mengikuti ini supaya kita boleh bincang lebih lanjut lagi. So, tu dia tajuk sains gempa bumi musibah merunduk. Mengapa merunduk? Karena dia akan datang macam decroaching disaster. So, saya ingat kita tutup dengan tasbih farah dan surah Wanas. Okay, terima kasih Naim kerana tunjukkan tadi tajuk kita insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi fancy juga.